Assalamualaikum, saya Mazian Akila Adira binti Muhammad Ramli daripada Seksyen 4 DN101 dan juga bersama dengan saya, ahli kumpulan saya iaitu Nur Faika Zafrina dan Nur Adili Maisara, Rosain Sofia, Farah Najiha, Fatina Nabila. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang proses meiosis dan mitosis. Antara agenda yang akan dibincangkan adalah yang pertama, pengenalan, yang kedua, fasa mitosis, yang ketiga, fasa meiosis dan juga perbezaan serta persamaan antara meiosis dan juga mitosis. Pengenalan, mitosis dan meiosis merupakan dua jenis proses pembahagian sel yang penting berlaku di dalam badan kita. Ianya berlaku di dalam sistem reproduktif dan juga sistem pemulihan sel tisu badan. Kaedah pembahagian sel yang berlaku di dalam proses ini adalah tidak sama dan mempunyai beberapa fasa dalam kitaran. Kitaran sel yang pertama adalah interfasa. Interfasa merupakan fasa yang paling panjang yang terdiri daripada fasa G1, S dan juga G2. Pada fasa G1, selula akan diduplikat melainkan sel kromosom. Pada fasa S, 23 kromosom akan diduplikat menjadi 46 kromosom. Dan yang terakhir, pada fasa G2, kesemua sel yang telah diduplikat akan diperiksa kembali untuk sebarang keabnormalan. Jika terdapat keabnormalan, sel tersebut akan diperbaharui dengan yang baru. Pada slide yang seterusnya akan diterangkan oleh ahli kumpulan saya. Kita mulakan dengan mitosis. Mitosis ialah pembahagian sel-sel yang membentuk dua sel anak yang baru seiras dengan induk, iaitu berjumlah 46 kromosom bersamaan 2N. Semua jenis sel terlibat. Tujuan mitosis ini adalah untuk pertumbuhan, perkembangan dan pembaikian. Juga memindahkan salinan lengkap maklumat genetik atau DNA. Berdasarkan apa yang Adili Maisara bentangkan sebentar tadi tentang sedikit mitosis, saya akan meneruskan dengan slide seterusnya tentang pembahagian mitosis pula. Untuk pengetahuan semua, mitosis mempunyai 4 fasa, iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Jadi saya akan membentangkan sedikit lebih lanjut tentang peringkat-peringkat mitosis ini. Pada peringkat profasa adalah peringkat pertama dan mempunyai kromosom ataupun nama lainnya adalah sister kromatik yang akan menebal dan memendek. Nuclear envelope juga akan hilang dan mendedahkan kromosom tersebut. Fiber terbentuk daripada kritroli, organ yang berfungsi menarik kromosom. Peringkat seterusnya adalah peringkat kedua, iaitu peringkat metafasa. Ia adalah peringkat yang di mana kromosom tersusun di tengah-tengah sel dan pergerakannya dibantu oleh fiber dan centrioles. Peringkat ketiga merupakan peringkat anafasa. Peringkat anafasa di mana adalah sentrometer setiap kromosom ditarik oleh fiber menyebabkan sister kromatik berpisah dan ditarik ke arah berlawanan. Peringkat keempat adalah peringkat telofasa di mana peringkat ini adalah peringkat terakhir dan peringkat yang keempat untuk mitosis, pembahagian mitosis. Peringkat telofasa ni adalah pembentukan dua nukleus baru yang muncul di nuclear envelope dan proses sitokinesis berlaku dengan membentuk dua sel baru. Pembahagian lengkap. Seterusnya adalah organel dan sitoplasma membahagi sama rata. Jadi, ini saja tentang 4 peringkat pembahagian mitosis yang saya ceritakan. Jadi, slide seterusnya adalah gambar tentang fasa-fasa atau peringkat-peringkat yang mitosis saya sebutkan tadi ataupun ceritakan tadi. Jadi, inilah prosesnya. Saya akan berikan lokasi mitosis kepada Adili Maisara. Lokasi mitosis manusia bermula di zigot, iaitu menghasilkan satu sel, kemudian menjadi multiselular. Fetus hingga ke kanak-kanak berlaku di semua sel, manakala dewasa adalah terhad. Proses berlakunya adalah di red bone marrow, iaitu pembentukan sel darah merah atau erythropoiesis. Seterusnya lymphoid tissue, pembentukan sel darah putih, lymphocyte atau lymphopoiesis. Seterusnya epidermis, penggantian sel-sel permukaan kulit, hair follicles, berfungsi dalam pertumbuhan rambut, gastrointestinal tract, renewal of epithelium.
Dipengaruhi oleh hormon dan faktor dalaman, sel yang tidak mitosis selepas dewasa ialah neuron dan sel otot. Manakala kanser, penyakit yang disyirikan oleh pembahagian sel yang tidak terkawal membentuk tumor. Meiosis. Meiosis berlaku dalam sistem pembiakan seperti spermatogenesis dan juga oogenesis. Ia menghasilkan sel anak yang bilangan kromosom separuh daripada sel induk. Seterusnya, sel akan dibahagikan kepada 4 sel anak baharu, iaitu telofasa, anafasa, metafasa dan juga profasa. Pembahagian nukleus berlaku pada dua peringkat, iaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2. Meiosis 1 adalah pemisahan kromosom homolog, manakala meiosis 2 adalah pemisahan kromosom kembar. Seterusnya, kita pergi ke peringkat yang pertama, meiosis yang pertama, iaitu profasa 1. Manakala persediaan kromosom menebar dan memendek, seterusnya nukleus envelop hilang. Ia tersusun mengikut pasangan homolog dan crossover, iaitu pemindahan maklumat genetik. Metafasa yang pertama adalah pasangan kromosom homolog tersusun di tengah-tengah sel, iaitu pergerakan dibantu oleh fiber dan centriole. Anafasa 1, pasangan kromosom homolog ditarik oleh fiber menyebabkan kromosom homolog berpisah dan ditarik ke arah berlawanan. Telofasa 1, terbentuk dua nukleus baru organel dan sitoplasma membahagi sama rata. Seterusnya kita pergi ke pembahagian meiosis kedua. Profasa 2, tidak berlaku crossing over. Seterusnya, kromosom berada dalam bentuk kromatik kembar bersambung dengan centromere. Ketiga, gentian gelendong membentuk semula. Keempat, nukleus dan membran nukleus terurai. Metafasa kedua pula, kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Setiap kromatik terikat pada gentian gelendong melalui centromer. Anafasa kedua, centromer membahagi dan seterusnya memisahkan kromatik kembar. Seterusnya, kedua-dua kromatik ditarik ke arah kutub yang bertentangan. Telofasa kedua, nukleolus dan membranukleus membentuk semula. Seterusnya, sitokinesis berlaku dan menghasilkan 4 sel anak haploid. Ini adalah perbezaan antara meiosis dan mitosis. Yang pertama, meiosis dia mempunyai satu kali pembahagian sel, manakala mitosis dia mempunyai 2 kali pembahagian sel. Yang kedua, meiosis berlaku dalam sel soma, manakala mitosis dia berlaku dalam sel pembiakan. Yang ketiga, meiosis dia menghasilkan 2 sel anak, manakala mitosis dia menghasilkan 4 sel anak. Yang keempat, meiosis dia mempunyai jumlah kromosom sel anak yang sama dengan sel induk, manakala mitosis dia mempunyai kromosom sel anak separuh dari sel induk. Yang kelima, meiosis dia tiada pindah silang, manakala mitosis dia berlaku pindah silang. Yang keenam, meiosis tiada variasi sel anak, manakala mitosis berlaku variasi genetik. Perbezaan yang ketujuh ialah meiosis ia menghasilkan sel baru dan menggantikan sel anak, manakala mitosis ia menghasilkan gamet dan mewujudkan sel variasi. Persamaan antara meiosis dan mitosis ialah yang pertama, duplikasi seluruh isi kromosom sebelum pembelahan jadual. Yang kedua, mempergunakan sel induk sebagai acuan untuk membuat DNA dan RNA. Yang ketiga, menggunakan serat gegulung untuk memisahkan kromosom. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.